Ketua PKR Gua Musang Asharun Uji menyelar tindakan Gua Musang UMNO yang meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanggung jawab atas dakwaan kegagalan kerajaan mengambil tindakan terhadap adendum tahanan rumah untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menurut Asharun, tindakan Anwar membawa permohonan pengampunan di Raja Najib dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan pada 9 Desember 2023 sudah cukup untuk menunjukkan sokongan kepada Najib. Beliau menegaskan sekurang-kurangnya hukuman penjara Najib telah dikurangkan kepada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda 210 juta ringgit juga diturunkan kepada 50 juta ringgit saja. Ini bukanlah satu tindakan yang kecil, katanya. Tindakan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar telah mengambil langkah yang signifikan untuk mempertimbangkan permohonan pengampunan bagi Najib. Namun, serangan daripada pihak tertentu, khususnya Gua Musang UMNO, dilihat sebagai cubaan untuk mempolitikkan isu ini tanpa mengakui usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan. Kritikan ini timbul di tengah-tengah dakwaan bahwa kerajaan menyembunyikan atau mengabaikan adendum diraja yang kononnya memberikan hak kepada Najib untuk menjalani tahanan rumah. Asharun menjelaskan bahwa kerajaan tidak boleh bertindak ke atas adendum tersebut kerana ia bukan keputusan Lembaga Pengampunan. Tambahan pula, keputusan yang dibuat pada 29 Januari 2024 telah ditandatangani dan disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Beliau turut menambah, Menteri Dalam Negeri telah menjelaskan bahwa Jabatan Penjara hanya melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh Lembaga Pengampunan. Tuduhan bahwa kerajaan menyembunyikan adendum adalah tidak berasas. Namun begitu, Ketua UMNO Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, tetap bertegas dengan dakwaannya. Beliau menuduh bahwa perbuatan mengabaikan atau menyembunyikan perintah diraja boleh dianggap sebagai pengkhianatan. Kenyataan ini membawa implikasi serius kerana ia bukan sahaja menjejaskan kredibiliti kerajaan, tetapi juga boleh dilihat sebagai cubaan mencabar integriti institusi diraja. Dalam konteks ini, persoalan besar yang timbul adalah sama ada tuduhan ini sebenarnya bertujuan untuk melemahkan kredibiliti Kerajaan Perpaduan atau ia sekadar strategi politik untuk meraih sokongan di kawasan luar bandar, terutamanya di kalangan ahli UMNO yang masih setia kepada Najib. Sebagai tambahan, latar belakang isu ini menunjukkan bahwa adendum diraja tersebut dikatakan telah dihantar kepada Peguam Negara ketika itu, Ahmad Teriruddin Saleh, tetapi dikembalikan semula kepada Istana Negara selepas Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari 2024. Situasi ini menimbulkan kekeliruan karena adendum tersebut tidak dilaksanakan dan hanya menjadi bahan polemik politik. Dalam perkembangan terkini, Najib telah diberi kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan melaksanakan tahanan rumah seperti yang dinyatakan dalam adendum tersebut. Persoalan yang lebih besar adalah sama ada tahanan rumah ini jika dilaksanakan akan memberikan mesej yang salah kepada rakyat. Adakah ini akan dilihat sebagai satu bentuk layanan istimewa kepada pemimpin elit politik atau adakah ia sebenarnya berlandaskan keadilan? Sebahagian rakyat mungkin melihat ini sebagai satu bentuk diskriminasi di mana golongan elit mendapat keistimewaan yang tidak dinikmati oleh rakyat biasa.
Namun ada juga yang berpandangan bahwa tahanan rumah lebih sesuai untuk kes seperti Najib, memandangkan status beliau sebagai bekas Perdana Menteri yang telah memberikan sumbangan besar kepada negara. Dalam situasi ini, tindakan kerajaan perpaduan khususnya di bawah pimpinan Anwar Ibrahim akan sentiasa menjadi perhatian. Keputusan yang diambil bukan saja perlu berlandaskan undang-undang, tetapi juga perlu mengambil kira persepsi rakyat dan implikasi politiknya. Tuduhan yang dilemparkan oleh Tengku Razali bahwa kerajaan mengabaikan atau menyembunyikan adendum ini perlu disiasat secara teliti. Jika tuduhan ini tidak berasas, ia menunjukkan satu lagi contoh bagaimana isu-isu sensitif seperti hubungan antara kerajaan dan institusi diraja boleh dipolitikkan untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa keputusan mengenai tahanan rumah Najib bukanlah keputusan yang mudah. Ia melibatkan banyak pihak termasuklah lembaga pengampunan, istana negara, jabatan penjara, dan kerajaan pusat. Sebarang keputusan yang diambil akan memberikan impak besar kepada lanskap politik negara, khususnya dalam hubungan antara partai-partai politik yang bergabung dalam kerajaan perpaduan. Isu ini juga menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara UMNO tradisional yang diwakili oleh tokoh seperti Tengku Razali dengan kepimpinan kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Anwar Ibrahim. Adakah ini satu lagi tanda perpecahan dalaman UMNO di mana sesetengah pihak masih berpegang kepada kepimpinan Najib, manakala yang lain mahu bergerak ke hadapan dengan kepimpinan baru? Dalam perkembangan lain, sokongan yang ditunjukkan oleh PKR melalui Asharun Uji terhadap Anwar Ibrahim menunjukkan perpaduan dalam parti itu walaupun berdepan kritikan dari pihak luar. Namun persoalan yang timbul adalah sejauh mana kerajaan perpaduan boleh terus bertahan dalam menghadapi serangan politik yang berterusan ini. Apa yang jelas, isu ini jauh daripada selesai. Dengan prosiding semakan kehakiman Najib yang sedang berlangsung, rakyat akan terus memerhati perkembangan ini dengan teliti. Adakah kerajaan perpaduan akan mengambil langkah untuk menyelesaikan isu ini secara diplomatik, atau adakah ia akan menjadi satu lagi medan pertempuran politik yang memecah belahkan? Apakah pandangan Anda? Adakah kritikan ini berasas atau ia sekadar percaturan politik untuk menjatuhkan kredibiliti kerajaan perpaduan? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Currents VMY untuk kupasan isu-isu semasa yang menarik. Sekian saja untuk video kali ini, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua.